Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan ini adalah Pantau Kerajaan Baharu. Terutama sekali saya ingin ucapkan selamat tahun baru yang mana 2022 sudah pun menjadi satu sejarah. Namun kita pastinya ingin terus melihat kepada apa agaknya persediaan menghadapi sebarang cabaran yang akan mendatang untuk tahun ini. Dan semalam bersempena dengan amanat tahun baru oleh Perdana Menteri, beliau Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan memastikan sebahagian wang negara yang pernah dirompak akan cuba dikembalikan semula kepada rakyat. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha memerangi rasuah tidak hanya terletak di bahu kerajaan, malah memerlukan kerjasama seluruh rakyat di negara ini. Tapi saya nak nasihat juga rakan-rakan saya yang lain yang bercakap soal bersih dan hari-hari saban hari menyerang beberapa tokoh dalam kerajaan perpaduan. Apatah lagi orang-orang yang pernah menjadi Menteri Kewangan, Perdana Menteri yang tatkala mereka berkuasa itu bukan dipunggahnya ratusan juta ringgit, bilion ringgit dipunggah. Jadi saya nasihatkan bahawa kerajaan ini akan pastikan sekurang-kurangnya sebahagian daripada dana yang dipunggah itu dipulangkan semula kepada rakyat. Ini bukan kecil jumlahnya. Ada yang mengatakan, Anwar, harus kita move on. Yang lalu biar berlalu. Saudara, kalau ada kesan pribadi kepada saya boleh maafkan. Malah saya telah maafkan. Tapi kalau berterusan, tentunya saya akan bertindakan. Tapi kesannya kepada rakyat dan harta rakyat, bukan ada kuasa seorang Perdana Menteri untuk melepaskan puluhan, ratusan atau bilion ringgit yang dipunggah tak kala mereka berkuasa. Anwar dalam masa sama mengakui memerangi rasuah bukan perkara mudah. Namun demi memastikan martabat negara ini diangkat semula, semua pihak perlu ada tekad untuk hentikan budaya rasuah. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat tahun baru di Masjid Putra Putrajaya pada Sabtu. Dan pastinya untuk tahun ini 2023 banyak sebenarnya kita dah berbincangkan tentang apa kemungkinan ataupun jangkaan yang bakal berlaku pada tahun ini seperti contohnya inflasi dan juga kos sara hidup yang mungkin akan meningkat. Dan juga kita mungkin tidak mahu lupakan antara cabaran yang mungkin datang pasti dari segi tadbir urus kerajaan, dari segi demokrasi dan juga politik. Besar cabaran untuk tahun ini dan besar jugalah harapan rakyat untuk melihat komitmen kerajaan perpaduan dalam memastikan negara bersedia untuk menempuh segala cabaran yang mendatang. Kita ingin bercakap cabaran 2023 ini dari segi governance, demokrasi dan politik, dan bersama dengan saya ketika ini menerusi Google Meet, saudara Fakhrul Razi Rashid. Beliau merupakan koordinator penyelidik Refsa. Assalamualaikum, Fakhrul Razi. Ya, sihat. Alhamdulillah. Baik. Saudara, bagaimana agaknya permulaan 2023 ini boleh dijadikan sebagai satu lembaran baru ataupun satu tempoh lah untuk kerajaan hari ini membuktikan bahawa segala kerisauan terhadap contohnya ekonomi, ketidakstabilan politik, mungkin ketidakmatangan demokrasi boleh diselesaikan ataupun dikawal sebaik-baiknya, saudara? Pertamanya 2023 ni merupakan satu tempoh yang saya rasa akan memberi satu cabaran dan ujian kepada kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi dalam tempoh kita dapat lihat sebulan di Putrajaya, kerajaan perpaduan ini dapat reaksi yang agak positif daripada rakyat dari segi tindak tanduk dan keputusan yang agak efisien dalam mengatasi masalah-masalah kos sara hidup, ekonomi dan juga masalah pengangkutan awam dan perkhidmatan dan sebagainya. Jadi saya rasa ini salah satu sudut positif yang boleh kita lihat pasca PR15 di mana gabungan parti politik yang membina kerajaan perpaduan ini begitu komited dan serius untuk melaksanakan tadbir urus yang efektif dan berkesan dalam mengubah kehidupan rakyat yang saya rasa agak mencabar pada tahun akan datang. Dari segi pentadbiran dan pendemokrasian itu sendiri, kalau kita lihat 19 dan 20 Disember pada yang tahun yang lalu menunjukkan bahawasanya kerajaan ini juga menjunjung prinsip-prinsip asas demokrasi berparlimen itu di mana undi percaya itu dibawa ke dalam parlimen untuk memastikan, untuk memperlihatkan kepada rakyat khususnya kepada pelabur dan sebagainya bahawasanya kerajaan ini masih lagi stabil dan kukuh
untuk menajui negara dalam tempoh yang lagi 5 tahun dalam tempoh jangka panjang. Tetapi saya juga tak dapat nafikan ada beberapa perkara yang perlu diperhalusi oleh kerajaan perpaduan. Contohnya dari segi pendemokrasian parlimen itu sendiri, di mana parlimen akan menjadi pusat ataupun institusi yang akan memastikan atau menjamin keadaan kerajaan perpaduan ini stabil atau tidak, dan semuanya akan tertumpu pada parlimen. Bagaimana kerajaan ini boleh membentuk dasar bersama dengan ahli parlimen, khususnya ahli parlimen pembangkang yang saya rasa amat kompetitif pada saat ini. Jadi apa yang saya harapkan kepada kerajaan perpaduan dan kedua-dua blok pihak pembangkang itu sendiri, mereka mempunyai itizam politik untuk melihat kepentingan rakyat dan kepentingan ekonomi negara itu pada peringkat yang lebih tinggi dan bukan sekadar memihak kepada kepentingan politik masing-masing. Mhm. Tadi Fakhrul Razi ada menyebut kerajaan pada hari ini dilihat mendapat reaksi yang positif daripada pihak rakyat sendiri, dan memang tidak dinafikan ada sebenarnya senarai yang mungkin direkodkan antara kejayaan yang dicapai oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan melihat kepada perkara ini, pastinya besar juga harapan rakyat untuk tahun ini, dan sekaligus pastinya banyak lagi yang dijangkakan bakal dicapai untuk tahun ini. Saya rasa untuk mengatakan bagaimana kerajaan ini akan mencapai sesuatu perkara itu, bagi saya agak dari segi penganalisan politik dan ekonomi sendiri akan melihat pelbagai cabaran. Dan kalau kita lihat ada komitmen daripada kerajaan perpaduan untuk melaksanakan setiap manifesto yang telah ditawarkan oleh gabungan parti politik pada PR15 itu, juga perlu mengambil masa dan pendekatan yang realistik untuk memastikan manifesto itu perlu bergerak dengan keperluan semasa dan keperluan rakyat. Tidak ada nilainya sekiranya kita melaksanakan manifesto pada masa yang sama banyak perkara-perkara yang penting yang perlu diuruskan oleh kerajaan perpaduan. Dan saya cuma harapkan pada kali ini apa yang berlaku, apa urusan yang berlaku di dalam peringkat pentadbiran persekutuan maupun di peringkat negeri adalah komitmen ataupun semangat bipartisanship di antara kerajaan, pembangkang dan pemegang taruh itu sendiri dalam melaksanakan ataupun memikirkan tentang dasar. Contohnya seperti apa yang kita dapat lihat pelaksanaan gaji minimum 1,500 itu ditangguhkan. Saya rasa perkara itu boleh dilakukan dengan lebih baik sekiranya kementerian ataupun menteri mempunyai komitmen yang tinggi dalam memastikan urusan-urusan teknikal dan engagement dengan pemegang taruh dari segi pemajikan dan juga pekerja itu dapat diselesaikan secara teliti dan lebih bersedia sebelum ia diumumkan sama ada ia perlu dilaksanakan atau tidak. Dan pastinya rakyat masih menilai dan juga memantau kerajaan baru ini, kerajaan perpaduan ini, kerana melibatkan pelbagai parti di bawah satu pembentukan kerajaan perpaduan. Dan pastinya berperbezaan daripada segi ideologi dan juga sentimen, dan juga seperti yang disebutkan Fakhrul Razi tadi berkaitan dengan manifesto dan sebagainya, pastinya ada jurang ataupun perbezaan daripada setiap parti-parti politik yang berada di bawah satu kerajaan perpaduan ini. Mungkin itu dilihat masih lagi menjadi kerisauan kerana ia mungkin akan mengakibatkan berlakunya ketidakstabilan politik sekiranya ada mungkin ada ketidaksamarataan dalam penglibatan daripada pihak-pihak kerajaan itu sendiri di dalam parti di bawah kerajaan perpaduan itu sendiri, Fakhrul Razi. Saya melihat perkara ini satu perkara yang boleh diuruskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar. Kalau kita lihat pengalaman beliau menguruskan gabungan parti politik ini bukanlah pengalaman yang pertama kali, tetapi apa yang kita lihat di sini, kalau kita melihat manifesto gabungan parti politik masing-masing sudah tentu mempunyai beberapa perbezaan. Tetapi saya melihat kalau kita menilai manifesto daripada Barisan Nasional ataupun gabungan Parti Sarawak, GRS maupun Pakatan Harapan sendiri, mereka mempunyai banyak inisiatif ataupun program kebajikan, program pendidikan yang saya rasa boleh dihybrid ataupun boleh dicantumkan agar ia mendapat manfaat semula kepada rakyat. Dan saya fikir setiap detail-detail ini akan diteliti oleh kerajaan perpaduan. Bagaimana mereka dapat memastikan bahawasanya manifesto ini dapat bergerak seiring dengan dasar yang telah diletakkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pimpinan kerajaan perpaduan. Dan ini amat penting
kerana kita mempunyai tempoh 5 tahun dan ini pertama kali dalam satu kerajaan itu mempunyai 3-4 manifesto yang perlu diteliti dengan baik. Jadi kalau ia tidak diuruskan dengan baik dari segi politik dalaman kerajaan perpaduan itu sendiri, saya rasa mungkin akan ada satu dua perkara yang tidak dipersetujukan. Kalau kita dapat lihat dalam pembentukan kabinet itu sendiri pun, ada beberapa pihak dalam kerajaan perpaduan tidak bersetuju, tetapi akhirnya mereka dapat betul ansur antara satu sama lain dalam membentuk kabinet itu sendiri, dan saya yakin apa yang kita ada pada hari ini, kerajaan perpaduan akan mengambil kira manifesto itu secara teliti, dan ia juga perlu diawasi ataupun perlu dikawal selia oleh ahli parlimen itu sendiri. Ini akan datang peranan check and balance daripada backbencher kerajaan dan ahli parlimen pembangkang untuk memastikan kerajaan ini bukan sekadar meletakkan kenyataan tentang melaksanakan dasar-dasar saja, tetapi membawa mereka juga berbincang di dalam parlimen untuk memastikan setiap dasar itu dibuat dengan baik. Dan adakah mungkin seperti yang disebutkan tadi, kita dah cakap tentang reaksi positif, adakah dilihat masih terlalu awal untuk kita menilai prestasi kerajaan perpaduan ini, Fakrul Razi? Saya rasa ia terlalu awal kerana baru sebulan saja. Jadi kita nak memantau sekalipun, kerajaan ini perlulah dengan ukuran dan atau prestasi yang sebenar dalam tempoh 5 tahun. Jadi apa yang saya katakan tadi sebentar tadi tentang reaksi positif itu adalah sekadar reaksi awal kerajaan ini, bagaimana rakyat melihat kerajaan ini bergerak, bagaimana rakyat melihat kerajaan ini menyelesaikan masalah. Tetapi kita kena ingat dalam 2023 ini pelbagai cabaran akan dihadapi, dan kita ada, kalau ikutkan kita punya demokrasi ini adalah satu norma baru bila kita ada 6 pilihan negeri yang akan menyusul pada tahun 2023. Jadi prestasi kerajaan ini bukan sekadar prestasi kerajaan di peringkat persekutuan saja, tetapi di peringkat negeri pun akan dinilai oleh rakyat itu sendiri, dan kita akan dapat lihat 6 negeri yang kita belum lagi mengadakan pilihan raya serentak. Sebelum ini pun serentak, tapi hari ini kita berasingan, dan bagaimana kita dapat menyaksikan norma baru Malaysia di mana demokrasi itu sentiasa bergerak dan tidak tunggu hanya 5 tahun saja. Bercakap tentang demokrasi, Refsa juga sebelum ini ada menyarankan pemerkasaan peranan Dewan Negara sebagai salah satu komponen utama agenda transformasi parlimen. Adakah itu dilihat sebagai satu titik permulaan ataupun mungkin ialah sebagai satu langkah yang mungkin boleh diambil oleh kerajaan? Saya berpendapat memorandum transformasi parlimen yang telah dihantar oleh Speaker Dewan Rakyat dan Dewan Negara kepada Perdana Menteri adalah satu usaha ataupun komitmen yang positif untuk mengangkat semula institusi parlimen. Dan bagi pihak Refsa, isu-isu ataupun perkara-perkara tentang reformasi parlimen ini sentiasa dekat dalam di hati rakyat itu sendiri. Dan kalau kita lihat dalam memorandum itu ada mengatakan beberapa aspek, contohnya tentang Akta Perkhidmatan Parlimen yang saya rasa perlu didahulukan terlebih dahulu, kerana kita perlu memberi satu pengiktirafan kepada Parlimen untuk menguruskan urus tadbirnya sendiri dan autonominya untuk menentukan hala tuju Parlimen itu sendiri, dan bukan lagi badan eksekutif. Tetapi apabila bercerita tentang apakah perkara yang boleh dilakukan ataupun dikaji daripada sekarang untuk dibincangkan adalah seperti reformasi Dewan Negara, apabila senator itu boleh dipilih melalui pilihan raya. Dan kalau kita lihat penambahan pengundi pada PR15 sebenarnya mendesak kita untuk memastikan rakyat ataupun pengundi itu perlu lebih banyak lagi kuasanya untuk membuat keputusan dan memilih wakil rakyat. Bukan saja di peringkat Parlimen, Dewan Rakyat atau DUN saja, tetapi di peringkat Dewan Negara juga bakal menyusul dalam tempoh 10 atau 5 tahun akan datang. Dan Refsa melihat ada keperluan kepada kerajaan perpaduan memulakan perbincangan itu terlebih dahulu, kerana perbincangan ini secara realistiknya akan membawa kepada kesedaran ataupun advokasi dalam kalangan masyarakat. Dan saya tidak nampak sekiranya reformasi Dewan Negara ini perlu dilakukan secara agresif dalam tempoh 5 tahun ini, tetapi kita kena mulakan langkah itu secara evolusi, iaitu berperingkat-peringkat dengan pemegang taruhnya, dengan kita berbincang dengan ahli parlimen dari segi senator, dari segi ahli parlimen Dewan Rakyat itu, dan ia akan membentuk satu strategi ataupun dasar yang lebih komprehensif kalau kita kirakan hanya ingin melaksanakan reformasi tanpa ada perbincangan yang lebih mendalam terlebih dahulu. Banyak lagi yang kita ingin bincangkan, tapi kita perlu berehat sebentar, kembali selepas ini.
Kita kembali lagi dalam Yang Mana Satu Idaman You. Okey, kali ini you dah tak payah pilih dah. Nak internet pantas, wifi kencang dan berjimat untuk hiburan? Hanya RM164.99 sebulan. Anda dapat 5 dalam 1. Internet laju, 100 saluran Astro, aplikasi Astro Go, Disney Plus Hotstar dan HBO Go. Psst, harga asal RM184.99 tau. Tukarlah pack sekarang. Ayam pedas-pedas keju KFC membuat serangan. Berikan rasa pedas membakar semangat. Sorak sepenuh jiwa dengan KFC. Selami kisah yang meruntun jiwa. I was supposed to look after Carrie, but I lost her. We're gonna get Carrie back. Do not fail her. It's the literal end of days as we speak. How do we know we're making the right one? Maybe the pressure's not worth it. It's definitely worth it. So we're talking like an honest-to-God treasure map. Rational. But we need to solve this together. Nikmati siri kegemaran bila-bila masa. I can't wait to share that with you. Stream kesemuanya di satu tempat. Switch ke Pack Platinum hari ini. Percuma untuk pelanggan Pack Platinum. Stream aplikasi BBC Player di Ultra Box. What was the nature of your trip? Hiburan terbaik British. Wonderful. To the next level. Who's got the passion? Who wants it more? On your marks, get served. Bake! Drama. Just want to trick as a plan. So we do this fine. Couldn't have dreamt of doing it any other way, boss. Dan dokumentari. Semua di Astro. Layari laman web kami untuk maklumat lanjut. Baik, kita bertemu kembali. Kita masih lagi bersama dengan saudara Fakhrul Razi Rashid, koordinator penyelidik Refsa, dan kita sebentar tadi saudara Fakhrul Razi ada menekankan agar pihak Parlimen dan juga Kerajaan Perpaduan ada iltizam yang tinggi dalam teruskan sesi libat urus dan juga program advokasi bersama pemegang taruh bagi tambah baik sistem demokrasi berparlimen negara dan memperluaskan lagi kesedaran rakyat akan kepentingan institusi parlimen khususnya buat golongan belia. Saudara, kenapa melihat kepada soal libat urus dan sebagainya, bagaimana agaknya pemerhatian ataupun pandangan saudara Fakhrul Razi sendiri tentang libat urus melibatkan pemegang taruh dan juga kerajaan? Saya rasa ini adalah satu inisiatif yang perlu diteruskan oleh Kerajaan Perpaduan kerana selepas PRU 15, salah satu perkara yang menjadi kebimbangan masyarakat pada hari ini adalah bagaimana kesedaran politik itu, bagaimanakah pengundi, khususnya pengundi muda itu menilai sesuatu prestasi parti politik ataupun membuat pertimbangan di dalam pilihan raya. Jadi apa yang kita perlukan di sini adalah bukan mengecam pengundi-pengundi baru ini kerana memilih pemilihan mereka yang tidak kena dengan kita punya objektif ataupun sebagainya, tetapi kita perlu melihat kehadapan dengan melaksanakan advokasi ataupun program-program yang boleh menyedarkan ataupun memberi satu impak yang besar tentang bagaimana sistem pilihan raya itu berfungsi, bagaimana tata kelola ataupun sistem pentadbiran negara melalui tiga badan yang amat penting iaitu kehakiman, parlimen dan eksekutif itu berfungsi untuk memastikan dasar-dasar ataupun kepentingan rakyat itu dijaga dengan baik. Jadi ini yang saya lihat permulaan baru di dalam politik 2023 ini, di mana apabila kita dapat lihat pertambahan pengundi yang begitu banyak, kita perlukan lebih banyak program-program ini supaya mereka tidak tenggelam dalam situasi yang agak keliru ataupun tenggelam dalam naratif yang memainkan sentimen politik yang tidak berkesudahan menampilkan tentang isu-isu kebencian dan sebagainya. Jadi ini yang kita mahukan di dalam sistem parliamentary demokrasi, di mana kita semampu boleh ataupun sebaik mungkin memastikan pengundi kita dapat informasi yang lebih baik dan pada masa yang sama dapat memahami bagaimana beberapa struktur kerajaan ataupun bagaimana parlimen ini bergerak pada masa akan datang, bagaimana ia perlu melibatkan persepsi rakyat juga dalam pembuat dasar. Dan saya fikir ini adalah satu medan di mana tahun 2023 ini menjadi permulaan yang baik kepada Kerajaan Perpaduan bersama Badan Pemikir, Persatuan Masyarakat dan sebagainya untuk memastikan idea-idea demokrasi dan parlimen itu betul-betul difahami
kepada pengundi muda, khususnya yang mereka yang baru saja ingin mengenal tentang pentadbiran negara. Dan saya bukan hanya fokus kepada isu-isu pendidikan politik dan sebagainya, tetapi kita perlu melaksanakan program yang lebih kreatif kepada anak muda ini supaya mereka tidak melihat politik itu satu perkara yang dibenci atau perkara yang mereka ingin jauhi. Kita harus mendekatkan nilai-nilai yang positif kepada masyarakat, termasuklah anak muda, tentang politik itu adalah satu perkara yang penting dalam melaksanakan dasar-dasar rakyat dan hala tuju negara pada 5 ataupun 10 tahun akan datang. Dan bercakap tentang hala tuju kerajaan, kita mungkin asyik bercakap tentang cabaran dan sebagainya. Mungkin sekiranya suara kita didengari dan disambut baik oleh kerajaan perpaduan dan ia dilaksanakan dengan cukup baik, namun bagaimana agaknya untuk kita mengukur prestasi kerajaan tersebut selepas mereka mendengar luahan hati rakyat, tidak kiralah daripada golongan lapisan umur mana sekalipun, mereka mendengar suara rakyat. Tapi bagaimana kita nak ukur prestasi, ataupun perlukah ada penetapan KPI ataupun sebagainya untuk kita memastikan itu sudah dicapai dan banyak lagi yang mungkin belum dicapai kerana mungkin tak capai KPI yang ditetapkan. Bagaimana agaknya? Saya rasa setiap parti politik KPI dia adalah pilihan raya. Jadi kalau kerajaan perpaduan ini mempunyai KPI yang terbaik, saya rasa dalam tempoh 5 tahun untuk PRU16, mereka mungkin akan memilih parti politik ataupun gabungan parti politik yang sama untuk merajui negara. Cuma dalam sudut KPI ini, saya rasa setiap kementerian ataupun kerajaan perpaduan ini mempunyai objektif ataupun matlamat dan perlu diukur dalam tempoh 5 tahun, dan setiap fasa itu perlu bergerak dalam secara evolusi ataupun dan saya rasa secara tertib. Kalau kita dapat lihat bagaimana kita perlu mengukur kerajaan ini berdasarkan prestasi menteri, itu pun sudah rakyat telah memberi respon awal dan beberapa kritikan juga untuk menteri mengubah pendirian ataupun menambah baik keputusan yang mereka buat. Jadi saya fikir check and balance ini bukan saja berlaku di dalam parlimen tetapi di dalam rakyat itu sendiri. Dan untuk mengukur KPI, saya rasa berbalik kepada apa yang saya cakapkan tadi, KPI bagi setiap ahli politik dan gabungan parti politik kerajaan ini adalah sama ada mereka dapat meneruskan ataupun merajui kerajaan pada PRU16 akan datang. Dan saya rasa dalam saat ini juga rakyat juga perlu bersabar dan mengambil kira pendekatan yang realistik untuk melihat bagaimana kerajaan perpaduan, jemaah menteri dan timbalan menterinya melaksanakan dasar yang mereka telah tetapkan. Kerana kalau kita melihat dari segi sudut yang agak agresif dalam melihat perubahan secara total keseluruhan itu, saya rasa tidak mungkin akan berlaku. Dan ini memerlukan kerjasama ataupun komunikasi antara kerajaan dan rakyat, kerana kerajaan juga perlu memberitahu rakyat apakah fokus utama mereka dalam menerajui kerajaan dalam tempoh 2 tahun ataupun 3 tahun, supaya rakyat juga dapat tahu apa yang kerajaan inginkan dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Bercakap tentang pencapaian dan juga cabaran, pastinya cabaran governance dan ataupun tadbir urus itu menjadi salah satu perkara yang mungkin banyak langkah yang perlu diambil kerana ia mungkin agak rumit ataupun agak tinggi cabarannya, dan ia adalah sebenarnya melihat kepada cabaran governance ni ialah pastinya berkaitan dengan untuk memantapkan integriti penjawat awam itu sendiri, kerana itu melibatkan tadbir urus yang cukup besar asasnya. Dan Anwar sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri semalam mengakui masih ada sekumpulan kecil yang mengamalkan perbuatan rasuah, dan saudara Fakhrul Razi tadi bercakap kita mahukan golongan belia ini untuk mencintakan, tidak mahu memandang isu politik ini sebagai satu perkara yang mungkin tidak disukai ataupun adalah negatif side berkaitan dengan politik ini. Dan rasuah dan juga politik itu mungkin sering dikait rapat. Bagaimana agaknya, dari mana silapnya mungkin untuk kita, mungkin adakah itu adalah satu langkah yang boleh dititik beratkan pertama sekali sebelum kita ingin pergi lebih jauh supaya anak-anak muda ini lebih mencintakan institusi parlimen dan sebagainya, bercakap tentang demokrasi dan sebagainya. Adakah itu perlu dilihat terlebih dahulu, Fakhrul Razi? Isu integriti ataupun masalah rasuah ini merupakan setiap ataupun tumpuan utama mana-mana kerajaan sekalipun. Dan saya fikir apa yang telah dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah satu kenyataan tegas yang cukup berani untuk melihat kerajaan perpaduan ini tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak ataupun penjawat awam yang mengamalkan tata kelola yang tidak baik ataupun tidak jujur, saya kira, kepada rakyat.
Dan ini akan berterusan kerana memang kalau kita dapat lihat dari segi manifesto Pakatan Harapan itu sendiri, isu rasuah dan integriti ini merupakan perkara yang menjadi keutamaan yang akan dibawa oleh Pakatan Harapan sekiranya mereka membentuk kerajaan. Dan ini saya fikir apa yang kita dapat lihat pada hari ini, Kerajaan Perpaduan haruslah memberi satu komitmen yang konsisten dalam memerangi rasuah ini, dan pada masa yang sama isu memerangi rasuah ini juga tidak harus hanya melibatkan kerajaan semata-mata tetapi peranan daripada masyarakat itu sendiri. Itu yang saya katakan tadi tentang bagaimana sesi libat urus itu sebenarnya dapat memupuk atau mengeratkan lagi usaha-usaha untuk mencegah isu-isu integriti yang sepatutnya kita dapat selesaikan segera. Kerana kalau kita tidak dapat selesaikan isu integriti ini seperti rasuah dan penyalahgunaan kuasa ini, kita mungkin juga tidak mampu untuk memperlihatkan ekonomi negara akan pulih 100% ataupun 90%. Kerana isu-isu ini akan memberi kesan secara langsung dan tidak langsung kepada kehidupan rakyat itu sendiri. Dan apa yang saya rasa isu integriti menjadi isu keutamaan dalam Kerajaan Perpaduan, dan pada masa yang sama isu tadbir urus yang bersih dan adil juga merupakan salah satu aspek yang perlu diambil kira oleh Kerajaan Perpaduan, kerana pada hari ini rakyat memerlukan perkara yang banyak membantu mereka dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, kesihatan mereka. Dan kalau kita lihat hari ini ada juga kes tentang COVID-19 yang akan membimbangkan segelintir ataupun sebahagian besar daripada masyarakat kita pada hari ini, yang saya fikir perlu diperhalusi oleh Kerajaan Perpaduan dengan baik. Mungkin seminit terakhir ni saya ingin berbincangkan tentang, kita ingin melihat ke harapan lah, melihat kepada satu lagi proses iaitu pemilihan UMNO, parti tertinggi UMNO sendiri. Ia dilihat sebagai satu proses yang mungkin memberikan pelbagai tanggapan, mungkin berlakunya akan menjejaskan kestabilan politik Kerajaan Perpaduan itu sendiri. Pandangan Fakhrul Razi? Saya rasa ini bukan nak kata menjejaskan kestabilan politik, tetapi ini adalah satu cabaran di mana UMNO juga harus bergerak kepada era yang baru, melihat rasional peranan mereka dalam Kerajaan Perpaduan itu sendiri. Kerana hari ini apa yang saya dapat lihat, Kerajaan Perpaduan mendapat sambutan daripada masyarakat dari segi gerak kerja dan prestasi mereka. Kalau kita lihat responnya agak positif. Cuma pemilihan UMNO ini secara tidak langsung dia akan menambahkan lagi persaingan sengit di antara beberapa kem, dan kita dapat lihat pada hari ini kita masih lagi tidak dapat lihat bagaimana UMNO itu boleh bangkit semula daripada prestasi buruk mereka dalam PRU15 dengan hanya menang, Barisan Nasional hanya menang 30 kursi dan UMNO menang beberapa kursi saja. Dan ini satu tamparan hebat buat UMNO untuk kepada ahli-ahli UMNO untuk menentukan hala tuju kepimpinan manakah yang mereka akan letakkan untuk menerajui UMNO pada tempoh 5 tahun akan datang. Kerana kita perlu ingat kepimpinan ini bukan sahaja akan menerajui Kerajaan Perpaduan dengan Datuk Seri Anwar, tetapi kerajaan mereka juga akan membentuk kerajaan di peringkat negeri dalam 6 pilihan raya negeri. Jadi ini adalah satu perkara yang menarik bagi penganalisa politik untuk melihat bagaimana hala tuju UMNO dari segi sudut persekutuan dan negeri itu dapat mempunyai peranan yang penting dalam membentuk kerajaan itu sendiri. Dan saya fikir UMNO hari ini lebih terbuka, tidak lagi hanya tertumpu kepada satu sosok atau dua sosok, tetapi ini akan memberi persaingan yang sihat dan saya rasa ia akan memberi satu impak positif pada pemilihan UMNO kali ini. Baik, itu pandangan Fakhrul Razi Rashid, Koordinator Penyelidik Refsa, yang bercakap tentang melihat ke harapan cabaran 2023 dari segi governance, demokrasi dan juga politik. Banyak lagi sebenarnya yang ingin dikupaskan, tapi itu saja masa yang kita ada. Mungkin itu saja untuk Pantau Kerajaan Baru petang ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.